يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العظيم. Orang-orang munafik yang ditinggalkan tidak turut berperang itu
bersukacita disebabkan mereka tinggal di belakang Rasulullah di Madinah. Dan mereka sememangnya tidak suka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah dengan sebab kufurnya. Dan mereka pula menghasut dengan berkata, janganlah kamu keluar beramai-ramai untuk berperang pada musim panas ini. Katakanlah wahai Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas membakar. Kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. Oleh itu bolehlah mereka ketawa sedikit di dunia ini. Dan mereka akan menangis banyak di akhirat kelak. Sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. Maka jika Allah mengembalikan engkau kepada segolongan dari mereka, orang-orang munafik itu di Madinah, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar turut berperang, maka katakanlah, kamu tidak sekali-kali akan keluar bersama-samaku selama-lamanya. Dan kamu tidak sekali-kali akan memerangi musuh bersama-samaku. Sesungguhnya kamu telah bersetuju tinggal pada kali yang pertama. Oleh itu duduklah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal. Dan janganlah engkau sembahyangkan seorang yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya. Dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya. Kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik derhaka. Dan janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak mereka. Kerana sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka dengannya di dunia. Dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka dalam keadaan kafir untuk mendapat azab akhirat pula. Masih lagi kita menceritakan kisah-kisah watak-watak sifat-sifat orang-orang munafikin. Yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Taubah ini, surah yang ke-9, juzuk yang ke-10, bermula ayat 81 sehingga ayat 85. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan bagaimana sifat orang-orang munafik yang suka mempersendakan umat Islam. Mempersendakan orang-orang yang beriman yang melakukan kebaikan. Dan memungkiri janji mereka. Serta berbohong dan bersumpah palsu. Yang menyebabkan mereka dimatikan oleh Allah dalam su'ul khatimah. Kematian yang tidak baik. Di samping Allah Ta'ala menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah sekali-kali tidak akan mengampung orang munafik. Walaupun engkau wahai Muhammad beristighfar kepada mereka 70 kali. Kerana sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka sebab mereka benar-benar kufur kepada Allah. Di sebalik mereka mengaku mereka masih Islam dan duduk dalam persekitaran orang-orang yang beriman tinggal di Madinah dengan dakwa-dakwa mereka yang pelbagai, namun perbuatan mereka jelas menunjukkan kekufuran. Jelas menunjukkan mereka adalah musuh dalam selimut. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita bacakan ini, yakni surah Taubah, ialah antara surah yang terakhir, antara surah-surah yang terakhir diturunkan pada Nabi SAW. Iaitu dalam peperangan Tabuk. Dan kita tahu peperangan Tabuk ialah peperangan terakhir Rasulullah. Dan peperangan ini merupakan tapisan terakhir bagi mengenali orang munafik. Kerana orang munafik itu lebih jelas dikenali setiap kali berlakunya peperangan. Bermula daripada perang Badar, sehinggalah perang Uhud, perang Khandaq, seterusnya perang terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni perang Tabuk menentang Rom. Bukan sekadar mereka tidak mau berperang, mereka menghasut orang ramai supaya tidak berperang. Bukan sekadar mereka tidak menderma, mereka menghasut orang ramai supaya tidak menderma. Bukan sahaja mereka ini menggunakan alasan palsu untuk tidak mau berperang. Bahkan mereka bersumpah dengan sumpah yang palsu. Bahkan di kalangan mereka yang pergi sekalipun, ada sebahagian munafik yang pergi. Dan namun mereka terus menimbulkan kebimbangan kepada orang yang lemah imannya. Secara umumnya orang munafik tak pergi perang Tabuk. Namun segelintir mereka juga masuk. Segelintir mereka. Mereka tetap menjadi duri dalam daging kepada umat Islam. Sebahagian besar mereka seronok kerana tidak berperang. Mereka merasakan mereka tak akan mati sebab tak perang. Mereka merasakan bahawa Rasulullah akan kalah sebab lawan Rom. Mereka merasakan mereka akan menguasai Madinah.
Bahkan mereka pernah berkata, kalau nanti Nabi Muhammad balik, kita akan halau dia keluar. Dia tak akan mendapat pulang lagi ke Madinah. Kerana mereka menyangka mereka sudah menjadi majoriti. Dan Rasulullah akan kalah. Umat Islam akan kalah. Kerana lawannya kali ini ialah tentera Rom yang merupakan empayar terkuat di dunia yang telah mengalahkan Parsi. Maka pada pemikiran munafikin, mereka sentiasa mengukur sesuatu dengan akal mereka tanpa melihat pertolongan Allah. Tanpa melihat kepada mukjizat, tanpa melihat kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Inilah watak orang munafik sepanjang zaman. Mereka sentiasa mengukur sesuatu dengan akal mereka yang dangkal. Mereka tak ada istilah insya-Allah. Biiznillah tak ada. Bagi mereka kalau tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, boleh. Ukuran itu akal. Sedangkan kita orang beriman, ukuran kita bukan akal semata-mata. Kita juga percaya bahawa sesuatu mungkin berlaku sebaliknya daripada apa yang kita fikirkan. Kerana semuanya berada dalam kehendak Allah. Semuanya berada dengan keizinan Allah. Ini akidah yang jelas. Yang orang munafik tidak punya akidah ini. Maka Allah menceritakan masih lagi tentang perang Tabuk. Kata Allah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Gembiralah orang-orang yang ditinggalkan di Madinah sebab mereka tidak perlu berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menggunakan perkataan mukhallaf. Apa maksud mukallaf? Mukhallaf dan apa beza dengan mutakallaf? Mutakallifin itu orang-orang yang lewat, tertinggal. Dalam keadaan mereka tidak mau ditinggalkan. Berbeza dengan golongan mukhallafin, itu orang-orang yang memang Rasulullah nak tinggalkan mereka. Tak perlukan. Nabi SAW telah diberitahu bahawa orang munafik akan terus meminta izin dengan alasan yang macam-macam. Dan Rasulullah sendiri pun tidak mahu orang munafik ikut. Maka ketika mana mereka memberi alasan macam-macam, seorang beri alasan kerana panas, seorang beri alasan kerana buah kurma sedang berbuah ranum, seorang beri alasan kerana kami nak berteduh di tempat kami, seorang beri alasan sebab tidak mahu terpengaruh dengan perempuan-perempuan lawan Rom, seorang beri alasan tak cukup kelengkapan untuk pergi perang, setengah beri alasan ibu mereka, keluarga mereka, tak ada orang jaga. Alasan yang pelbagai. Sebenarnya Nabi SAW telah diberitahu oleh Allah Ta'ala akan alasan golongan ini. Kerana orang beriman tak akan minta alasan. Maka Rasulullah hanya mengangguk tersenyum. Dalam masa yang sama Rasulullah bergembira mereka tak pergi. Bahkan sebenarnya mereka ialah golongan yang tak diajak. Kerana kalau mereka pergi berperang, mereka hanya menimbulkan keraguan kepada orang beriman. Kalau mereka pergi berperang, mereka hanya menyusahkan. Dengan bahasa kita banyak songeh nanti. Macam kita lah kalau kita bermusafir, ada orang yang kita cuma ajak-ajak ayam je. Sebab apa? Ni kalau ajak nyusah ni. Sebab dia nak dimang dia tinggi mungkin. Atau dia cerewet, dia kedekuk gitu pun tak nak ajak sangat. Tapi mulut kita, jom misalnya. Yang kita panggil ajak-ajak ayam. Nabi SAW tahu orang munafik tak akan pergi. Lalu mereka rasa bertuah kerana mereka tak boleh pergi. Mereka tak pergi dan mereka akan duduk di Madinah bersama dengan wanita dan kanak-kanak. Yang memang diuzurkan. Yang sebenarnya Allah sebut dalam Quran, farihal mukhallafun. Orang-orang yang ditinggalkan. Artinya sebab itu kita kena ingat tuan-tuan. Sewaktu kita tak buat kebaikan, jangan kita gembira kita tak buat kebaikan. Tetapi sebenarnya kita tak dipilih buat kebaikan. Orang beriman tahu benda tu. Orang beriman akan bersedih kalau Allah tak pilih dia buat kebaikan. Kerana kebaikan, Allah akan pilih. Bukan siapa pun yang menyebut nama Allah, kerana Allah pilih dia untuk menyebut nama Allah. Sebab itu setiap kali kita melakukan kebaikan dan ketaatan, kita bersyukur pada Allah. Kerana Allah pilih kita. Dalam keadaan Allah tidak berhajat pada kita. Tentu kalau kita tak buat ibadat pun, Allah tak rugi apa pun. Yang ruginya kita. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang buat baik untuk dirinya. Kalau dia buat jahat, ditanggunglah sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri dengan apa yang dia lakukan, dia akan bertanggungjawab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang baik, dia akan dapat ganjaran baik. Yang buruk, dia yang menanggung keburukannya. Oleh sebab itu, macam saya sebut semalam, bila Allah sebut watak-watak munafikin, untuk menunjukkan golongan ini ada musuh dan Islam. Musuh dan Muslim yang mengaku Islam. Tapi dalam masa yang sama Allah ingatkan kita orang beriman. Supaya kita tak ada watak-watak munafik.
dan tak punya alasan macam munafik. Tak punya watak-watak, gerak kerja, cara bertindak, cara berfikir macam munafik. Setiap kali dibentangkan kepada kita kebaikan, alasan tu, alasan ni. Macam-macam alasan. Walhal, bila kita tak buat yang ruginya kita. Kalau kita tak belajar, siapa rugi? Kita rugi. Kalau kita tak buat ibadat, siapa rugi? Kita rugi. Kalau kita tidak mendermakan harta pada jalan Allah, siapa rugi? Kita rugi. Maka kerana itu Allah menyebut perkataan farihal mukhallafun. Orang-orang yang ditinggalkan. Bukan mereka yang meninggalkan. Mereka ditinggalkan terus. Daripada berjuang bersama Nabi SAW. Wa karihu, mereka benci. An yujahidu bi amwalihim. Untuk mereka mengangkat Islam. Berjuang untuk Islam. Dengan harta mereka atau dengan nyawa mereka. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Artinya Allah menyebut antara sifat orang munafik, mereka tidak mau mengorbankan harta benda mereka pada jalan Islam. Sedangkan orang beriman sentiasa diperintahkan oleh Allah. Setiap sen kita, setiap duit kita, setiap harta kita, kita berfikir untuk membelanjakannya pada jalan Allah. Kerana kita yakin sebagaimana Allah janjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa pun yang kita belanjakan, maka Allah akan ganti. Kerana kita menerima panggilan Allah Ta'ala dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wahai orang beriman, siapa yang memberi pinjam pada Allah, Allah akan ganti dengan gandaan-gandaan yang banyak. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang perbandingan orang-orang yang menafkahkan harta pada jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah bagaikan satu biji benih yang tumbuh padanya 7 tangkai. Yang setiap tangkai itu ada 700 benih lagi. Menjadikan ia digandakan sebanyak 700 kali ganda. Dan Allah akan menggandakan lebih daripada itu kerana Allah maha luas kurnianya. Sebab itu orang beriman bersegera menafkahkan harta pada jalan Allah. Mereka tak bertangguh-tangguh. Mereka orang yang bersemangat, mereka orang yang yakin, mereka orang yang gembira. Setiap kali mereka buat sesuatu yang akan menaikkan agama Allah. Tetapi orang munafikin tak nak. Mereka hanya nak jaga periuk nasi mereka, perut mereka. Tembolok mereka. Mereka tidak akan membelanjakan walau sedikit pun. Sebagaimana Allah sebut dalam sebelum ini. Wa yaqbidu aydiyahum. Mereka kedekut. Mereka tak akan keluarkan. Zakat tak keluar, sedekah janganlah. Sementara lagi. Bahkan kalaupun mereka keluarkan untuk menutup keaiban mereka. Kalau mereka keluar, sekadar supaya mereka tidak dikesan lebih awal sebagai munafikin. Ini watak-watak mereka. Waqalu. Dan mereka ni bukan sekadar gembira ditinggalkan. Mereka juga benci untuk berperang. Itu memang sifat mereka yang asas. Waqalu, dan mereka menghasut orang lain, jangan pergi berperang. La tanfiru fil har. Jangan keluar perang. Ini musim panas. Musim panas. Sebab pada musim panas apa berlaku di semenanjung tanah Arab? Bila musim panas, nikmatnya ialah pokok-pokok waktu itu berbuah. Ini pohon kurma. Yang kedua, nikmatnya ialah zilal. Tabat simar wa zilal. Buahnya ranum-ranum, molek, comel, masak. Dan teduhannya menyamankan. Tengah panas, paling seronok di rumah. Tengah-tengah panas, kalau kita sekarang nak buka aircon, kita pun dah gulunglah kita dekat sofa. Berehatlah kita. Seronok tengah panas ni. Maka kalau dulu mereka tak ada aircon, teduhan-teduhan itu menjadi kenyamanan mereka. Sedangkan perang daripada Madinah menuju ke Tabuk, kita dah sebut jaraknya 600 km. Lebih pada 600. Memanglah kalau kita tengok signboard dia tulis 430 Tabuk. Tapi tempat yang sebenar Nabi perang tu jauh pada tu. Dalam keadaan para sahabat sampai pecah kasut mereka. Panas. Dengan perjalanan makan masa bulan. Sebulan perjalanan. Satu benda yang memenatkan. Dengan kepanasan, dengan pokok kurma sedang berbuah. Siapalah nak petik tu. Tetapi jihad ini mengajar untuk meletakkan keutamaan agama Allah mengatasi kepentingan kita. Meletakkan akhirat mengatasi dunia. Yang sementara. Pokok kurma tu nanti dia berbuah lagi. Kalaupun tak sempat, nanti dia berbuah dalam syurga.
Maka orang beriman tidak teragak-agak meninggalkan semua benda itu hatta terpaksa berpanas terik. Tapi orang munafikin mengambil kesempatan untuk melemahkan orang-orang yang lemah iman. Kita dah sebut orang beriman, ada orang yang kuat iman. Orang ni memang tak jadi apa. Mereka pun tak berani nak asut. Ada yang lemah iman. Yang lemah iman, kerana dia ni jarang-jarang datang kuliah, lemah iman. Yang jenis jarang mendampingi Rasulullah. Tapi Islam yang disebut dalam sirah sebagai dhi'aful iman, lemah iman. Orang ni dia mudah terpengaruh. Dalam masa yang sama dia bukan munafik. Sebagaimana kisah Mistah yang merupakan orang yang ada kena mengena dengan Abu Bakar Siddiq. Dia bukan orang munafik tapi jenis orang lemah iman. Dan dia miskin, Abu Bakar sponsor dia tiap-tiap bulan. Tapi bila orang munafik bawa cerita yang pelik-pelik, dia cepat percaya. Dan dia perlu memviralkan. Sehingga Abu Bakar bersumpah tidak akan tolong lagi dia. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran supaya jangan bersumpah untuk tidak buat baik. Walaupun orang tu ada masalah itu dan ini. Kerana kebaikan kekal kebaikan pada siapa pun kita buat. Masalah dia silap tu, dia silap ni, itu hak dia dengan Allah. Tapi kebaikan kita jangan tertutup hanya sebab dia buat jahat itu dan ini. Sebab dia tak semayang, kita pun tak nak tolong dia, tak nak bantu dia, tak boleh. Sebab kebaikan kekal kebaikan. Kalau kita beri makan anjing pun dapat pahala, sementara bagi manusia. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala pun mengkafarakan sumpah dia dan kembali sponsor kepada Mistah. Mistah ni kalangan orang lemah iman. Bila orang munafik cakap apa, dia percaya. Maka kerana itulah orang munafik mengambil kesempatan untuk menghasut orang lemah iman dengan berkata, la tanfiru fil har. Jangan pergi perang, ni panas. Lalu Allah Ta'ala merakamkan hasutan ini. Sebab ini hasutan yang paling kuat sekali. Saya panas. Jangan pergi, panas. Siapa suka panas? Tak ada orang suka panas. Lalu Allah Ta'ala ajar Rasulullah jawab. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, Kul naru jahannam asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lagi panas. Tuan-tuan, panas kat dunia ni, sekejap je. Panas kat dunia, lama-lama jadi sejuk. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi negara Arab, panas. Dia berpuluh lama-lama jadi sejuk. Lama-lama jadi biasa sejuk. Cuma hitam sikit lah muka. Sebab muka kena tinted, baru rasa sejuk. Tapi kita rasa nyaman. Mula-mula memang orang yang tak biasa. Mula memang rasa macam, kita katakan kurang nyaman sikit. Tapi lama-kelamaan dia jadi sejuk. Kalau tidak, orang Arab, dia orang pakai sindel je. Kenapa dia orang pakai jubah? Siap tutup semua. Logiknya kalaulah panas kat Arab tadi, patutnya orang semua pakai silet seluar pendek. Abu Jahal pun pakai jubah. Abu Jahal pun tak pakai seluar pendek. Mana yang pakai pendek tu pada Abu Jahal. Abu Jahal tak pakai seluar pendek, dia pakai macam biasa. Kenapa? Cuaca mana negara Arab ni lain. Dia menyejukkan. Sebab tu kita pergi Mekah, kita pergi mana-mana, kita jumpa orang. Kerana panas dia pun tak pakai baju, tak pakai seluar. Tak ada. Ia berbeza. Sebab tak pergi kesan apa pun panas. Tapi sentimen yang dimainkan panas. Katakan pada mereka, panas neraka jahannam itu lebih dahsyat. Lau kanu yafqahun, kalau mereka faham. Allah menyebut dengan perkataan faqih. Menunjukkan sesuatu itu perlu dipelajari. Perkataan faqih. Yang ni benda tu kena belajar. Benda tu kalau kita sebut kena dengar kuliah lah. Sebab itu bila Nabi SAW mendoakan pada bayi yang baru lahir, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berilah kefakihan agama. Dan kefakihan ini bermula daripada seorang tu belajar. Kerana orang munafikin dia tak belajar. Ketika mana Rasulullah beri kuliah, mereka lah orang pertama lagi. Tak nak. Tetapi Rasulullah SAW secara istiqamah tu bagi. Sebab itu kalau kita lihat asalib ataupun cara Rasulullah mengajar pada semua tempat. Kenapa Nabi ajar pada semua tempat? Nabi tak khusus kuliah maghrib isyak macam kita je. Mana-mana tempat. Kenapa? Kerana sebahagian mereka tidak hadir, tidak mau hadir. Bagi mereka tidak mungkin hadir kat masjid. Mereka mungkin berada di tempat-tempat lain. Maka Rasulullah mengambil peluang itu. Mendidik, mengajar. Di kubur Nabi mengajar. Kadang-kadang waktu lepak pun Nabi mengajar. Waktu duduk saya saja Nabi mengajar. Ketika perang Nabi mengajar. Dia ambil semua kesempatan supaya orang munafik yang ada, yang mereka tidak konsisten dengan Rasulullah, tidak iltizam. Mereka pada waktu tertentu mereka tunjuk muka. Waktu yang lain mereka beri alasan sibuk dan macam-macam. Maka Rasulullah SAW tetap akhlak Rasulullah menyampaikan ilmu yang disebut sebagai tabligh. Tahu sifat Nabi sidik amanah, tabligh fatanah. Tabligh menyampaikan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengkhususkan satu tempat untuk mengajar.
Bukan kat masjid je. Bukan atas mimbar je. Bukan kat dekat mihrab je. Bukan. Semua tempat. Bahkan berpuluh-puluh keadaan Rasulullah SAW mengambil kesempatan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Maka orang-orang munafik ini la yafqahu, mereka memang tak nak belajar. Bila tak belajar nak faham macam mana? Kita tahu sesuatu bila kita belajar kita mula faham. Bila faham tadilah akan datang rasa takut, rasa gerun, rasa rindu, rasa untuk berubah. Tapi kalau dia ni tak pernah telinga ni dengar orang mengajar, dia nak berubah sebab apa? Dia nak takut sebab apa? Dia nak bimbang sebab apa? Dia tak ada sebab. Mereka dibimbang isi perut dia je. Mereka dibimbang tentang masa depan anak-anak dia. Mereka dibimbang hartanya akan berkurangan. Dia tak bimbang dalam kubur. Dia tak bimbang waktu hari kebangkitan akhirat kelak. Dia tak bimbang ketika mana dihisap. Dia tak bimbang ketika mana ditimbang. Dia tak bimbang ketika melalui sirat. Dia tak bimbang apa pun. Sebab apa? Sebab dia tak belajar pun. Dia tak tahu. Sebab itu Allah menyebut perkataan la yafqahun. Mereka ini tidak faham atau dengan kata lain memang tak nak belajar. Allah kata lau kanu yafqahun, kalau mereka belajar, kalau mereka mendalami, mereka akan tahu. Sebab tuan-tuan, bila kita tahu sesuatu, itulah menyebabkan kita rindu, kita takut. Kita tak belajar tentang sesuatu, maka kita menjadi musuh pada sesuatu yang kita tak tahu. Musuh. Bukan kita pun tak nak percaya. Sebab benda tak belajar. Falyadhaku qalilan, kata Allah. Baiklah, sila ketawa sekejap. Qalilan di sini maknanya ketawa di dunia. Tahulah sebab tak payah pergi perang. Harta pun selamat, tak payah keluarkan untuk jalan Islam. Dan tak payah terdedah dengan panas. Tak payah terdedah dengan panas apa-apa. Kata Allah Ta'ala, falyadhaku qalilan. Sila ketawa sekejap. Sila gembira sekejap. Walyabku kathira. Dan mereka akan menangis banyak. Kata kita logiknya antara sikit dengan banyak, kita pasti nak banyak. Dan pasti yang kita takut yang banyak tu. Kita nak takut sikit ke nak takut banyak? Nak sakit sikit ke nak sakit banyak? Kita pasti kata saya tak nak sakit banyak, nak sakit sikit. Orang-orang yang memilih untuk tidak melaksanakan perintah Allah di dunia, mereka boleh gembira sedikit. Allah sebut dalam ayat yang lain, kulu wa tamatta'u qalilan. Makanlah dan berseronoklah sekejap. Seronoklah sekejap. Nanti kamu akan tahu bagaimana hukum Allah Ta'ala. Jaza'an bima kanu yaksibun. Kesemuanya itu hukum Allah tadi disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Ini menunjukkan tentang keadilan Allah. Kata Allah Ta'ala walaupun murka kepada hambanya, Allah Ta'ala meletakkan kemurkaan itu dengan sifat adilnya. Allah nak ajar kita. Kita tuan-tuan nak marah apa pun, biarlah kita berlaku adil. Walaupun nak marah. Tak boleh lebih-lebih. Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Walaupun hambanya kufur kepadanya, Allah mengadilinya dengan seadilnya. Allah tak adil. Allah Ta'ala tidak adilinya apa benda yang dia tak buat. Dia adili dengan apa yang dia buat. Maka ini di antara sifat adil Allah. Itu Allah menyatakan, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Allah tidak pernah ingin melakukan kezaliman kepada segala makhluknya. Semua makhluk Allah akan melalui sunnatullah. Yang derhaka maka dihukum. Yang taat maka akan diganjari. Kederhakaan itu akan dihukum ikut kadar kederhakaan. Yang taat akan diganjari ikut kadar ketaatannya pada Allah. Semuanya dengan keadilan Allah SWT. Kemudian kata Allah, فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُ. Kalau nanti Allah mengembalikan kamu wahai Muhammad dengan selamat. Sesudah menentang Rom, ulang selamat. Ila ta'ifatin minhum. Nanti akan datang sekumpulan orang munafik pada kamu. Jumlah mereka kata ulama 12 orang. Kadang-kadang pemimpin munafik. Pemimpin-pemimpin. Fasta'zanu kalil khuruj. Mereka nanti akan minta dengan berkata, wahai Muhammad, nanti kalau perang ajak kita lagi, kita nak keluar. Lepas mereka tengok Nabi dah menang. Sebab mereka menjangkakan, bukan mereka mengharapkan biar Rasulullah kalah dengan Rom. Tetapi kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan tentera orang beriman, kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang mana Rom tak datang pergi perang, tak datang perang. Kemenangan moral yang amat tinggi. Dengan bahasa lain, penakut. Tuan-tuan, kalau dia kalah di medan perang, mungkin kita kata boleh buat pusingan kedua. Mungkin pusingan kedua mereka boleh menang. Kerana silap percaturan dan strategi. Sebagaimana kekalahan musyrik Mekah dalam perang Badar. Mereka ulang dalam perang Uhud. Kerana silap percaturan mereka.
Tetapi kalau jenis musuh tak datang, mana mungkin buat perlawanan kedua? Tak mungkin. Sebab namanya penakut. Dia dari awal dah tak datang Rom ni. Kabilah-kabilah Arab yang bersama dengan Rom tak datang. Maka ia memberi satu kemenangan dan impak yang besar pada seluruh semenanjung tanah Arab. Yang menyebabkan kemasukan Islam secara mendadak pada semua kabilah-kabilah Arab. Sehingga mereka mengetahui Islam akan muncul kuasa terbesar dunia. Dan ternyata kebimbangan Rom terjadi. Akhirnya Rom dikalahkan. Dan Parsi dikalahkan. Bermula dengan kekalahan Parsi pada tahun ke-15 Hijriah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan Qadisiyah. Dan juga kekalahan Rom dengan terbebasnya Baitul Maqdis. Sehingga Hercules berundur daripada bandar Aleppo balik ke Rom. Aleppo ni kalau kita sebut hari ni Syria. Ini bandar lama Aleppo. Masih lagi dinamakan dengan bandar Aleppo. Mereka terus berundur. Jadi Rom ni tentera yang bijak sikit pada Parsi. Parsi dia berlawan juga. Akhir teruk dia. Manakala Rom terus berundur dan berundur. Dia tak perang, dia berundur sampai keluar daripada Syam. Keluar daripada Syam. Dan Baitul Maqdis dibebaskan pada zaman Umar Al-Khattab. Kedua-dua empayar besar ni jatuh pada zaman Umar Al-Khattab. Maka kata Allah, nanti wahai Muhammad, kalau kamu pulang nanti, kumpulan munafik ini akan datang lalu berkata, kalau nanti perang ajak kami nak pergi. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mereka, sesudah mereka dahulu beri alasan macam-macam. Ini sungguh-sungguh ada makna. Sebab nampak boleh rampasan perang banyak. Nampak boleh tumpang glamour ni kami kuat. Walau mereka munafik. Kerana golongan ini tuan-tuan hanya mencari keuntungan dalam beragama. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada di kalangan manusia yang menyembah Allah kerana kepentingan. Kalau dapat kaya, dapat duit banyak, dapat keuntungan, dia beragama dengan kuat. Tapi kalau rugi, mereka rasa macam ni tak boleh ikut lah. Ini golongan munafikin. Kita beragama sebagaimana yang Allah perintahkan. Kita akan berpusing mengikut roda Islam. Ala inna, sebagaimana disebut dalam hadis. Ketahuilah bahawa roda Islam itu akan berputar. Ala inna rihal Islam yadur. Faduru ma'al Islam. Faduru ma'arihal Islam. Ketahuilah Islam itu dia akan berpusing macam roda. Maka ikut pusingan tu. Kalau ke bawah-bawahlah kita. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Demikian hari-hari yang kami gilir-gilirkan kemenangan. Ada waktu kita mungkin kalah. Tapi tetap kita setia. Dan ada waktu kita menang. Yaumun lana wa yaumun alaina. Ada hari milik kita, ada hari kerugian kita. Tapi kita meninggalkan agama tidak sekali. Orang munafik tidak. Mereka hanya beragama untuk cari untung. Rugi, mereka tinggalkan. Pergi lompat agama lain. Ini orang-orang munafikin yang disebut muzabzab. Muzabzab, yang ini ragu-ragu, yang seringkali berada dalam pertengahan. Fakul, katakan wahai Muhammad pada mereka, lan takhruju ma'iyya abada. Kamu sekali-kali tak akan keluar. Allah Ta'ala sebut kata lan, sekali-kali tak akan. Kami tak akan ajak. Walang tuqatilu, dan kamu juga tak akan berperang bersama aku untuk menentang musuh. Keluar tak boleh ikut, perang pun tak boleh. Kami tak akan izinkan. Dahulu kami ajak macam-macam alasan. Kemudian kamu gembira pula tak pergi perang. Hari ini bersedih pula tak pergi perang sebab nampak keuntungan. Kami tidak akan ajak kamu lagi. Dan kami tak akan suruh lagi kamu berperang. Tak ada lagi. Innakum raditum bil qu'ud, sebab kamu dahulu suka untuk duduk. Awwalan maratin, pada permulaan kami ajak kamu berperang. Faq'udu ma'al khalifin. Sekarang duduklah bersenang-senang macam kamu fikirkan. Macam kamu lakukan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan engkau wahai Muhammad jangan lagi sembahyangkan mereka. Yang mati di kalangan mereka jangan kau sembahyang. Mereka dah kafir dah. Walau ngaku Islam. Wala takum ala qabrih. Jangan kamu mengiringi mereka ke kuburan. Sembahyang jangan, pergi ke kubur pun jangan. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka kafir dengan Allah dan Rasulnya. Wa matuhum fasikun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Apakah Rasulullah mengasingkan kubur mereka? Tak, mereka mati di kubur yang sama. Tapi kerana mereka kufur pada Allah. Walaupun mereka menzahirkan Islam. Sebab dalam Islam, kita akan muamalah mengikut zahir. Orang tu kalau tak sembahyang, tak apa, tak buat apa, dihina Islam. Tapi dia masih dalam IC di Islam, kita tanam di kuburan Islam.
Cuma kalau kita tahu dia munafik macam tu, kita tak sembahyang. Kita pun tak iring jenazah. Allah perintahkan pada Nabi SAW supaya jangan berbuat demikian. Berhubung dengan ayat ini diceritakan, apabila pemimpin kafir yang terbesar, munafik yang terbesar, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Lalu anaknya datang menemui Nabi SAW. Anaknya Islam dan anaknya tidak munafik. Lalu meminta Rasulullah memberikan kepadanya jubahnya untuk kafan ayah dia. Mengkafankan ayahnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi SAW pun beri. Kemudian anak dia datang lagi minta Nabi solatkan dia. Maka Nabi SAW pun nak pergilah solat. Lalu Umar Al-Khattab menarik baju Nabi SAW. Sambil berkata, Ya Rasulullah, atusalli alaih? Ya Rasulullah, apakah Tuhan nak solat ke atasnya? Wa qad nahaka rabbuk an tusalli alal munafiqin. Bukankah Allah melarang kita solat munafikin? Allah Ta'ala sebut, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marah. Kamu minta ampun ke, kamu tak minta ampun ke? Walaupun kau minta ampun 70 kali, Allah takkan ampun. Kata Nabi SAW, Allah beri pilih pada aku. Aku boleh semayang, aku boleh tak semayang. Dan aku akan mohon ampun kepadanya sebanyak 71 kali. Atas lebih pada 70 kali. Kata Nabi SAW. Umar Al-Khattab berkata, innahu munafik. Ya Rasulullah, itu munafik. Dia munafik. Maka turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan semayang. Dahulu ayat yang turun, jangan minta ampun. Maka Nabi SAW memahami, jangan mohon ampun, tapi boleh pergi semayang. Maka turun ayat, semayang pun tak boleh. Dan iring jenazah pun tak boleh. Bukan sekadar tak boleh minta ampun. Maksudnya minta ampun, kalau kita duduk sini, kita pun, Ya Allah, ampunkan dosa. Ampunkan dosa. Tak perlu ke kubur, tak perlu ke mana-mana. Itu dilarang. Maka Nabi SAW mengingati ataupun memahami bahawa kalau pergi kat kubur tak apa. Atau pergi solat jenazah tak apa. Maka turun ayat, jangan sembahyang. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Umar Al-Khattab tak puas hati. Umar Al-Khattab kata, Ya Rasulullah, kenapa kamu bagi jubah kamu kepada si najis itu? Ar-rijsal najas. Umar marah semua munafik ini. Kenapa kamu bagi jubah kepada si najis itu? Najis lagi jelek. Kata Umar kata ar-rijs an-najas. Lalu kata Nabi SAW, inna qamisi la yughni anhu minallahi syai'a. Pakaian jubah aku tak akan beri kesan apa pada dia. Dia kalau dia pakai jubah aku pun, dia kena bedah juga. Dia kalau pakai jubah aku pun, dia tak akan terselamat daripada azab Allah. Tak akan selamat. Jubah aku tak akan beri manfaat apa-apa. Bayangkan, kita kan tuan-tuan memang sunat bertabaruk mengambil berkat daripada peninggalan barang Nabi SAW. Tapi kalau jenis lawan Nabi, lawan Islam, yang kita pakai itu tak akan beri manfaat. Konon bertabaruk, semayang tidak. Dia tak akan beri manfaat. Hukum tetap dihukum. Tapi kata Rasulullah, ini politik Rasulullah. Fala'allallah an yurkhila bihi alfan fil Islam. Semoga dengan sebab jubahku ini menjadikan ramai memeluk Islam. Wa kana al-munafiqun la yufariquna Abdullah. Orang munafik ini mereka sentiasa setia dengan pemimpin mereka. Falamma ra'awhu yatlubu hadzal qamis, tetapi ketika mana mereka melihat bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul minta jubah Nabi SAW, wa yarju an yanfa'ahu, semoga jubah ini memberi manfaat kepadanya, aslama minhum yawma idzin alf. Pada hari itu 1000 orang munafikin insaf. Maksudnya gini tuan-tuan sekalian. Kita kadang-kadang bila kita bermuamalah dengan orang mati. Bukan orang mati itu orang yang masih hidup. Orang masih hidup. Bila Nabi SAW tetap berbuat baik kepada munafikin ini, si Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu orang-orang yang mengikut Abdullah bin Ubay bin Salul kata, Allah hebatnya Rasulullah. Tengok akhlak dia. Tengok Abdullah akhirnya minta jubah Nabi juga. Makna Islam tu betul. Sebab tu dia minta jubah Rasulullah. Supaya dapat manfaat kepadanya. Kalau begitu baik kita terus masuk Islam. Terus masuk Islam. Akhirnya 1000 orang munafikin Islam. Ini kita namakan politik jauh Rasulullah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian kita berbaik dengan pemimpin. Pemimpin itu memang jahat dah macam itulah. Tapi pengikut dia akan nilai. Pengikut dia. Oh baik dengan bos aku. Kalau macam tu kita ikutlah. Maka ini pandangan Rasulullah yang jauh. Sebab itu Rasulullah melihat bukan pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertama anak dia yang Islam. Sebab anak Abdullah bin Ubay bin Salul ni orang yang kuat takwanya. Bukan dia pernah minta izin dari Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala bapa aku. Dan munafik biar aku penggal.
Kan aku bimbang kalau orang lain yang bunuh aku rasa sesuatu. Baik aku penggal. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti dikatakan Rasulullah suruh anak bunuh bapa. Islam bukan fitnah. Islam ni bukan sekadar kita katakan menganjurkan kebaikan dan sebagainya. Islam juga mengelakkan fitnah. Sebab tu kita dalam beramal Islam ni tuan-tuan, bukan sekadar kita melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kebaikan dunia akhirat. Kita juga melakukan perkara yang boleh menolak fitnah kepada kita. Menolak fitnah. Sebab itu Islam tak anjurkan kita menundukkan keganasan itu dan ini, kan ini fitnah pada orang Islam. Dan kita dah ajar bagaimana Islam menganjurkan kepada kita, walaupun orang tu jahat, kita jangan cakap jahat dengan dia. Nanti fitnah. Nanti orang kata serban tak kepala, cakap kasar juga. Padahal dia mula dulu cakap. Supaya tak fitnah, kita balas dengan baik. Itu yang Rasulullah cakap dengan Uyainah bin Hisn. Walau Uyainah ni mulutnya jahat. Perangai pun jahat. Dan bila Rasulullah wafat, dia murtad. Walaupun dia kembali masuk Islam pada zaman Abu Bakar Siddiq. Namun Rasulullah melayannya dengan baik. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, tadi kamu kata dia jahat, yang kamu layan baik tu kenapa? Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk di sisi Allah, yang ditakuti kejahatannya. Kita orang beriman jangan buat sesuatu sehingga orang takut kita. Jangan. Kita mudah didekati. Kita bercakap percakapan baik. Dia nak maki kita, itu hal dia. Itu datang daripada sifat jahat dia. Tapi kita tidak ikut rentak dia. Tidak, fitnahnya pada kita lebih kuat. Fitnahnya pada kita. Dia kata ni mengaji rajin. Ngaji tasawuf pula tu, tapi maki boleh tahan. Padahal dia teruk lagi ni. Tapi digunakan kelemahan kita, walaupun sikit, untuk menjatuhkan. Kerana itu Nabi SAW, seorang bijaksana dalam tindakan baginda. Lalu disebut dalam riwayat yang lain, Jibril datang menemui Nabi SAW. Ketika mana Rasulullah keluar untuk menyembahyangkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Jibril pun tarik baju Rasulullah dan membacakan wahyu ini. Wala tusalli, jangan sembahyang. Maka Nabi SAW pun tak solat. Habis yang disebut dalam riwayat Nabi solat kepadanya, maka kata ulama yang dimaksudkan solat di situ Nabi cuma berdoa. Tetapi bila turun perintah ini, maka Nabi SAW tidak melakukan apa-apa lagi. Kerana jelas mereka ini munafikin. Maka ini suatu muamalah yang paling keras dengan munafikin. Sesudah Nabi SAW melayani mereka dengan baik, bermula daripada Nabi masuk ke Madinah. Sehingga peperangan demi peperangan, sehingga akhir peperangan Tabuk, mereka telah diberi tempoh cukup panjang untuk insaf dan jadi baik. Tetapi mereka terus memilih untuk menjadi nifak dan munafik. Maka muamalah terakhir pada mereka, orang Islam dilarang sembahyangkan mereka. Bahkan dilarang mengiringi jenazah mereka. Siapa yang ada watak-watak munafik, yang menghina Islam dan sebagainya, maka kita juga dituntut untuk tidak sembahyang pada mereka. Atau mengiringi jenazah mereka. Kemudian kata Allah, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Jangan hairan kalau mereka banyak harta. Jangan hairan kalau mereka anak pinak ramai. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha. Allah menjadikan ia sebagai tambahan azabnya di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan untuk menjadi kesusahan pada mereka dalam keadaan mereka orang yang kafir. Artinya, tak payahlah kita nak hairan kalau orang kafir kaya. Atau anak pinaknya ramai. Semuanya itu untuk Allah menambahkan azab mereka. Supaya mereka tu kacau fikiran, fikir beranak, fikir berharta, fikir kacau. Anak ni perangai macam ni, anak ni perangai macam ni. Akhirnya mereka kecewa dengan anak-anak mereka. Mereka kecewa dengan harta benda mereka. Mereka bimbang anak-anak mereka. Mereka bimbang pada harta-harta mereka. Mereka mati dalam keadaan kebencian. Kebencian pada hidup di dunia. Sebab apa yang mereka lalui daripada kesusahan anak-anak dan harta benda. Itu belum lagi kesusahan paling dahsyat di hari akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.